Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina ya karim. Wa'lamu anna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah ini, solat maghrib berjamaah dan seterusnya duduk dalam majlis kuliah tafsir. Pada malam ini kita masih lagi membincangkan surah Ar-Rum pada muka surat 410. Dan pada malam ini merupakan perbincangan yang terakhir mengenai surah Ar-Rum. Kita berada pada ayat yang terakhir, ayat-ayat yang terakhir daripada surah Ar-Rum. Itulah pada ayat 57. Kita berhenti itu 56. Kita flashback sedikit tentang apa yang telah kita bincangkan di dalam kuliah yang terdahulu mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u as-summa wala tusmi'us summa du'a iza wallau mudbirin. Engkau wahai Muhammad, kata Allah, tidak boleh membuat orang mati mendengar dan tidak boleh membuat orang peka mendengar panggilan apabila mereka sendiri berpaling. Wa ma anta bihadil umya an dhalalatihim, dan kamu tidak boleh memberi hidayah orang buta, mengeluarkan mereka daripada kesesatan mereka. In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Kamu hanyalah boleh membuat orang yang beriman dengan ayat-ayat kami mendengar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang muslim. Dalam kuliah yang terdahulu saya telah sebutkan bahawa para ulama berbeza pandangan tentang apakah orang mati boleh mendengar bicara orang hidup dengan membawa beberapa dalil dari kedua-dua belah pihak yang berpandangan. Segolongan berpandangan bahawa orang mati tak boleh mendengar bicara orang hidup, manakala segolongan lagi mengatakan orang mati boleh dengar bicara orang hidup. Namun pandangan yang mengatakan orang mati boleh mendengar bicara orang hidup itu tidaklah mengatakan bahawa orang mati boleh mendengar segala-galanya. Orang mati boleh mendengar apa yang telah sabit di dalam nas bahawa mereka boleh mendengar. Tidaklah mereka boleh mendengar bunyi salakan anjing di atas kubur. Tidaklah mereka boleh mendengar bunyi deruan kereta di jalan raya. Tidaklah mereka boleh mendengar bunyi borak sembang yang dilakukan di atas tanah perkuburan. Yang mereka boleh dengar adalah apa yang telah sabit
diperakui dan diendoskan dalam hadis bahawa mereka mendengar. Sebagaimana dinyatakan di dalam beberapa hadis tentang kemampuan orang yang mati mendengar apa yang ada di dalam dunia ini. Seperti hadis yang mana Nabi sebutkan bahawa orang mati boleh mendengar bunyi gesekan tapak kasut orang yang hidup meninggalkan tanah perkuburan. Seperti Nabi menyatakan bahawa orang mati boleh mendengar ucapan salam yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagai sunnahnya ketika mana kita melawat tanah perkuburan. Dan demikian juga seperti mana Nabi menyeru Abu Jahal dan seangkatan dengannya yang telah mati dalam perang Badar dan dilemparkan ke dalam telaga Kulaib, maka mereka boleh mendengar seruan Nabi. Semua dalil-dalil ini tidaklah boleh kita jadikan sebagai kias untuk mengatakan bahawa orang mati boleh dengar. Saya pergi tahu kat dia kehidupan saya, sebagaimana yang dilakukan oleh watak-watak dalam drama. Pergi pegang batu nisan, lalu berbicara dengan orang yang telah mati. Semua ini tidak ditunjukkan contohnya oleh para sahabat, lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah salah untuk mengkiaskan hal-hal gaib. Perkara gaib ini hanya boleh kita imani berdasarkan apa yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka otak kita, kias kita tidak boleh cuba mengandai-andaikan apa yang ada di alam gaib. Alam barzakh merupakan alam gaib. Kita tidak boleh mengatakan kalau itu terjadi, kalau itu boleh dengar, ini pun boleh dengar, sebagai satu cara kias. Maka perlu kita ingat bahawa alam gaib tidak boleh ditegakkan hujah dengan kias. Kerana alam gaib ini yang boleh mengkhabarkannya hanyalah Allah dan Rasul. Allah dalam Quran dan Rasul dalam hadis Nabi SAW. Apa yang datang dalam hadis, sekalipun akal kita sukar menerimanya, jikalau ia sahih daripada Nabi SAW berkenaan hal-hal gaibiyat, maka kita terima. Oleh sebab itu, tidaklah kita disunatkan pergi ke kubur untuk bercakap dengan orang mati. Dalam upacara talqin, itu pun para ulama berkhilaf tentang hukumnya. Dan apakah orang dalam kubur itu boleh mendengar seruan Tok Iman? Tok Iman, ya amatillah, wahai hamba Allah, apabila datang kepadamu dua malaikat, apakah dia boleh mendengar seruan-seruan yang dilontarkan oleh si mulkin, orang yang memberi talqin? Maka di kalangan ulama mengatakan talqin ini bukan untuk orang mati, untuk orang hidup, kan? Sebagai jalan untuk mengelakkan daripada pendapat yang mengatakan orang mati tak boleh dengar dah, kan? Jadi kita baca talqin untuk siapa? Maka sebahagian mengatakan talqin untuk orang hidup, supaya mereka mengambil pelajaran dan iktibar. Sementara orang mati tak dengar. Ini satu pandangan, kan? Sebab tidak ada dalil yang mengatakan orang mati mendengar bunyi talqin, seruan talqin. Jadi yang ada dalil itu tak dapat dinafikan, sebab itu khabar daripada Rasulullah. Hal ini adalah hal gaib dan tak ada satu orang pun ada wewenang untuk menceritakannya. Hal gaib, siapapun dia, seorang yang ilmu banyak, alim, ulama, daripada pandangannya sendiri menceritakan, sekarang ini di alam kubur sedang berlaku sekian-sekian. Ini
benda yang tidak boleh dijadikan sebagai pegangan. Sebab apa yang berlaku di alam barzah itu hanyalah boleh datang dengan daripada sumber yang dipercayai, sumber yang tidak diragukan, itu Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada orang cerita kita ada penemuan, ada alat sains teknologi boleh mendengar suara malaikat di alam kubur. Ada kan itu? Ada satu alat konon-kononnya boleh merakam suara alam kubur. Ini semua adalah dongeng-dongeng yang dibuat oleh manusia. Kerana alam kubur adalah alam gaib yang tidak boleh diterjah oleh alat teknologi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita lanjutkan lagi pada ayat yang seterusnya, itu ayat ayat yang ke-57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fayawma idzin la yanfa'ul ladzina zalamu ma'ziratuhum wala hum yusta'tabun. Kata Allah, pada hari itu, yakni pada hari kiamat, tidak memberi manfaat kepada orang-orang zalim itu ma'ziratuhum, permohonan maaf. Ma'zirah artinya minta maaf, minta excuse, minta sorry kan. Kita minta maaf, maka dipanggil ma'zirah. Pada hari kiamat nanti, kata Allah, orang-orang zalim, ini orang-orang yang melakukan syirik. Bila sebut zalamu, orang yang buat syirik lah. Zalim ni yang paling besar adalah syirik. Allah sebut Al-Quran dalam surah Luqman, Allah kata apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Jadi perkataan zalim yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah perbuatan syirik. Orang yang melakukan syirik pada hari akhirat nanti tidak akan berfaedah ma'ziratuhum, permohonan maaf mereka, walahum yusta'tabun, dan mereka tidak akan diberi kesempatan untuk bertaubat. Jadi pada ketika itu mereka nak bertaubat dengan cara minta kembali ke dunia. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, dalam surah Yasin. Mereka minta kepada Allah, ya Tuhan, kembalikan kami nak beramal soleh. Kami yakin kami boleh beramal soleh. Jadi kalaulah Allah benarkan mereka balik ke dunia, bermakna mereka boleh bertaubat. Bila Allah mengatakan walahum yusta'tabun, dan mereka tidak boleh bertaubat, maknanya mereka tidak boleh lagi kembali ke dunia untuk melaksanakan proses taubat. Jadi taubat ditutup setelah kita mati kan. Jadi dalam hadis disebutkan taubat ini tamat apabila dalam dua keadaan. Apabila nyawa sampai ke gargarah. Seorang yang nak mati, nyawa dah sampai ke gargarah, ini sampai di halkumnya, di tempat gargar. Nyawa akan berhenti itulah kan. Di situ ketika tu dia dah nampak segala-galanya. Allah tunjukkan kepadanya segala kejahatannya yang dia lakukan sepanjang hidupnya, dalam beberapa detik yang begitu singkat, tetapi dia boleh melihat semua rakaman hidupnya. Ketika itu nak taubat, ada. Yang kedua, ketika mana matahari telah naik di sebelah barat sebagai tanda akhir kiamat, ketika itu tidak ada lagi orang yang boleh bertaubat. Baik, dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan menafi faedah i'tizar, faedah minta maaf kepada orang-orang kafir di hari akhirat. Allah menafikan orang-orang kafir nak minta maaf, tak boleh. Minta maaf ke Allah, ya Allah, aku dulu telah buat syirik kepadamu. Ya Allah, aku telah zalim. Minta maaf, minta ampun. Tak ada. Bila Allah menafikan untuk orang-orang kafir sahaja, maknanya orang beriman boleh.
Orang beriman diberi excuse. Orang beriman pada hari akhirat nanti Allah bagi dia uzur dalam banyak keadaan. Kalau Allah tidak beri keuzuran kepada kita, sudah tentulah kita akan terhumban ke neraka. Kerana Allah beri kita keuzuran, maka kita selamat. Kita datang bertemu Allah dengan banyak dosa, dengan dosa yang sangat banyak, tapi Allah dengan sifat rahimnya Allah beri keuzuran, beri kemaafan kepada kita. Maka kita pun selamat. Sementara orang-orang kafir tidak ada keuzuran. Sebab itulah Nabi SAW juga dalam beberapa hadis, ada sahabat minta doa dengan menyatakan bahawa, ya Allah, aku minta uzur kepadamu. Sebagaimana juga doa yang dibawa oleh kaum Syiah yang menyebutkan bahawa Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, ini salah seorang imam mereka lah, imam kita juga lah kan, bukan imam mereka, seorang ulama, tokoh ulama, anak kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abu Talib, cucu Rasulullah, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali Zainal ni dia selamat dalam peristiwa pembantaian di Karbala. Semua anak beranak Husain mati, dibunuh oleh tentera Bani Umayyah. Manakala Ali Zainal Abidin, dia masih kanak-kanak ketika itu, dan dia tak dibunuh, dan dia dibawa oleh tentera Bani Umayyah ini bertemu dengan Yazid di Syam, dan akhirnya Yazid melayannya dengan baik dan mengembalikannya ke Madinah. Dan dia pun membesar menjadi seorang tokoh ulama yang hebat, dan akhirnya menurunkan zuriat keturunan yang hari ini ada sampai hari ini lah kan, yang ada zuriat keturunan yang sahih daripada Ali Zainal Abidin adalah, tapi ingat, ada juga yang berdusta kan, ada juga yang berdusta mengatakan saya ini keturunan, salah silah saya sampai kepada Ali Zainal Abidin bin Husain. Sebab itu kita kena berwaspada, kena berhati-hati terhadap dakwaan orang yang mengaku keturunan Rasulullah, orang yang berbohong dengan mengatakan keturunan dia adalah sampai kepada Rasulullah, maka samalah orang yang membuat hadis palsu. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Siapa yang berdusta atasku, kata Nabi, bukan berdusta hadis saja, dusta keturunan sama kan. Dia tak ada kepastian bahawa keturunannya ini salah silah sampai kepada Nabi, tapi dia mendendangkan kepada orang, saya keturunan Rasulullah daripada cabang Ali Zainal Abidin bin Husain. Maka dia bohong. Kalau dia bohong, falyatabawwa maq'aduhu minan nar, siapkan tempatnya dalam neraka. Kalau keturunan Rasulullah, kalau keturunan orang lain, jangan. Keturunan orang lain tidak ada amaran yang sebegitu kuat, cuma dia dosa besar. Orang yang menyandarkan namanya kepada bukan keturunannya. Saya ni keturunan raja apa? Raja apa? Raja Melewar. Raja Jembal lah saya. Saya Raja Jembal lah banyak. Saya keturunan Raja Jembal. Jadi dia menyandarkan keturunannya kepada Sipulan bin Sipulan, padahal dia berbohong, maka itu merupakan satu dosa besar. Jangan cuba-cuba mereka-reka keturunan kalau tidak pasti ya. Kata Allah Al-Quran, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Sandarkanlah mereka kepada bapa mereka, itu lebih adil di sisi Allah. Jadi bila Allah larang daripada satu orang anak dibinkan kepada bukan bapaknya, maka melanggar larangan itu adalah dosa besar.
Jadi Ali Zainal Abidin ni dia disebutkan di dalam riwayat hadis Syiah, dia telah berdoa, Allahumma inni a'taziru ilaika. Dia kata, ya Allah, aku minta uzur kepadamu min mazlumin zulimah, daripada orang-orang zalim yang dizalimi, bihadrati, di depanku, falan ansurhu, maka aku tak dapat bertolong dia. Ada orang zalim di depan aku, dia dizalimi, aku tak ada tolong dia. Aku minta maafkan aku, uzurkan aku, kata Allah, kata Ali. Wa min ma'rufin usdiya ilayya falam ashkuruhu, dan daripada kebaikan yang diberikan kepadaku oleh sesiapa, tapi aku tak ingat nak bersyukur, berterima kasih. Wa min musiin u'tuzira ilayya falam u'zirhu, dan daripada orang yang buat jahat, dia minta maaf kepada aku, tapi aku tidak maafkan dia. Jadi Ali Zainal Abidin berdoa kepada Allah dalam bentuk yang sedemikianlah. Allahumma inni a'taziru. Jadi aku minta uzur kepadamu wahai Tuhan. Jadi orang beriman, Allah beri uzur. Panjang doa dia. Ini merupakan antara doa-doa yang cantik dan hebat yang dibawa oleh tokoh-tokoh Syiah sebagai doa daripada Ali Zainal Abidin. Ada doa Syiah yang elok kita amalkan, boleh amalkan. Tapi jangan kita ambil semua. Ada doa yang orang Syiah reka yang tak boleh kita amalkan sebab dia mengandungi akidah dia, cara dia. Tuan-tuan perhati sendirilah, kan? Cek balik doa. Ada satu doa yang saya tengok datang daripada Syiah. Dia sebut, Allahumma bihaqqil Hasan wal Husain. Ini doa Syiah. Ya Allah, dengan kebenaran, dengan apa? Dengan aku minta dengan kebenaran hakikat Hasan dan Husain. Jadi ahli sunnah tak pernah ajar doanya ni, kan? Ahli sunnah tak pernah ajar doa minta menggunakan nama Hasan dan Husain. Ini doa yang direka oleh mereka yang mengkultuskan keturunan Ali. Mereka mengkultuskan, maksudnya mereka mendewa-dewakan keturunan Ali sampai demikian sekali. Ini antara doa yang baik, dan doa yang baik mana pun kita boleh amalkan. Kalau kita dengar doa ni bagus, tak ada salah apa, bukan doa daripada Quran, bukan daripada hadis, maka ia boleh kita ambil sebab Nabi sebut dalam hadis Bukhari. Nabi kata, liyatakhayyar ahadukum minad du'a a'jabahu ilaih. Pilihlah seseorang kamu, kata Nabi, mana-mana doa yang dia merasa kagum. Falyad'ullah azza wa jalla, maka dia mintalah kepada Allah dengan doa itu. Maknanya Nabi beri kita kebebasan untuk memilih mana-mana doa yang kita merasa kagum. Tapi dengan syarat doa itu tidak mengandungi unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat. Kita kagum dengan satu doa itu ada unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh Allah di dalam berdoa, tak boleh. Tetapi doa yang terbaik adalah daripada Quran dan hadis. Ini tak boleh lawan, kan? Kita kena akui doa daripada Quran dan hadis itulah doa yang paling afdal di atas semua doa-doa yang direka. Doa yang kita baca dalam khutbah Jumaat, doa apa? Minta keselamatan kepada Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Doa tu bunyi sedap, kan? Tak salah. Doa itu rekaan, dan dia tidak mengandungi tidak mengandungi sebarang kesalahan, maka boleh. Banyak lagi doa-doa lain. Baik. Ayat seterusnya, walaqad darabna lin-nasi fil hadzal Qur'an, dan sesungguhnya kami telah buat untuk manusia. Darabna ni, kalau daraba artinya pukul. Daraba maksud bahasa Arab pukul lah. Kalau terjemah dia, dan kami pukulkan untuk manusia misalan. Pukul ni maksudnya kami buat. Kami buatkan, kami berikan kepada manusia perbandingan-perbandingan di dalam Al-Quran. Min kulli masal, daripada semua masal, semua contoh perbandingan. Quran ini kaya dengan perbandingan.
Kalau kita buka Quran daripada surah Al-Baqarah sampai akhir, kita akan temu beratus-ratus perbandingan yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah nak cerita pasal apa? Allah buat perbandingan. Orang-orang kafir yang menyembah Allah, kata Allah, adalah seperti labah-labah yang membuat sarang. Jadi kita pun tengok labah-labah buat sarang. Bila datang angin bertiup, sarangnya pun putus. Sedangkan sarangnya tidak boleh melindunginya daripada panas dan hujan. Macam itulah orang kafir. Orang kafir yang menyembah Allah, berhala yang mereka sembah, sembah-sembahan yang mereka sembah ini, tak boleh melindungi mereka. Jadi ini perbandingan, ini namanya misalan-misalan yang Allah buat dalam Quran. Kata Allah, kami buat misalan untuk manusia dalam Quran dengan banyak sekali. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Quran min kulli masal, dengan berbagai misal. Wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun. Dan jikalau engkau bawa datang kepada mereka ayat-ayat, ini tanda-tanda, sama ada tanda ini namanya tanda makru'ah yang boleh dibaca, ataupun tanda manzurah yang boleh dilihat. Tanda makru'ah, Al-Quran dan hadis, semua dibawa kepada mereka, kata Allah, ayat-ayat Al-Quran. Kalam-kalam hadis Nabi bawa sebagai tanda daripada Allah. Ataupun ayat-ayat manzurah, tanda-tanda yang boleh dilihat dengan mata, seperti ciptaan alam semesta yang dibawa untuk berfikir, dan juga seperti mukjizat-mukjizat yang berbentuk hissi, mukjizat fizikal yang dibawa oleh para nabi-nabi. Nabi Muhammad bawa mukjizat pecah bulan, belah bulan dua, belah bulan kepada dua, air keluar di celah tangan. Ini antara mukjizat-mukjizat yang boleh dilihat dengan mata, nama ayat manzurah. Bawa semua ayat-ayat ini, kata Allah, la yaqulanna alladhina kafaru, nescaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, in antum illa mubtilun, kamu semua yang ikut Muhammad ini tak lain tak bukan melainkan orang sesat. Mereka akan kata, sihrun wa batilun, kamu adalah orang yang terkena sihir, orang yang menyihir dan juga sesat. Demikianlah yang telah mereka ucapkan ketika mana Nabi SAW telah menunjukkan kepada mereka mukjizat bulan terbelah, insyiqaqul qamar. Dalam Quran disebut iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, telah dekatlah hari kiamat dan terbelahlah bulan. Kata Allah, mereka mengatakan apabila bulan terbelah itu, sihrun mustamir, wa yaquluna sihrun mustamir, mereka mengatakan ini adalah sihir yang berpanjangan. Padahal mereka yang minta kepada Nabi, kalau engkau benar Rasulullah, sila belah bulan di langit. Apabila bulan terbelah dua di depan mata mereka, mereka mengatakan ini merupakan sihir yang berpanjangan. Mustamir maknanya sihir yang menyeluruh. Mereka beri satu level lagi, satu up lagi, sihir yang biasa-biasa tu berlaku depan mata kita. Sebab mereka bila tengok orang-orang pedagang-pedagang Syam balik, tanya, betulkah kau nampak tak bulan di Syam terbelah dua? Mereka kata, ya, kami nampak. Jadi mereka tak ada poin. Mereka kata ini sihir, Muhammad nak kelabur mata kita, mereka nak dia tipu mata kita. Tapi bila tanya para pedagang mereka yang pergi ke Syam, bulan dilihat terbelah di Syam sana. Takkanlah sihir boleh sampai ke Syam. Lalu mereka pun kata, sihrun mustamir, ini merupakan sihir yang berpanjangan. Dia bagi satu lagi, satu jenis sihir lagi, sihir yang hebat, yang berpanjangan, yang meluas. Padahal mereka minta apa yang Nabi bawa itu, mereka minta. Jadi mereka pernah minta kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, jikalau engkau boleh bawakan sungai-sungai mengalir di kota Mekah, kamu jadikan gunung-gunung di sekitar kota Mekah ini emas, kami akan beriman denganmu.
Nabi hampir-hampir ingin menunaikan permintaan mereka, sehinggalah Allah memberi tawaran kepada Nabi, jikalau permintaan mereka itu ditunaikan lalu mereka masih lagi kufur, maka mereka akan dihukum, diazab oleh Allah dengan azab yang tak pernah diazab ke atas mana-mana orang pun sebelum mereka. Ataupun jika engkau bersabar, siapa yang beriman di kalangan mereka, maka berimanlah. Jadi Nabi pilih yang kedua kan. Pilih bersabar. Jadi mereka minta kota Mekah dibanjiri oleh dialiri oleh sungai-sungai. Zaman mereka lah kan. Zaman sekarang ni dah ada dah sungai di kota Mekah. Saya tengok dalam YouTube beberapa hari yang lalu, satu orang YouTubers dia pergi ke satu gunung. Dia kata ini gunung di kota Mekah. Kan? Tengok ada air terjun. Air terjun mengalir. Sungguh menakjubkan dengan bukit bukau dia yang kelihatan tumbuh pokok-pokok warna hijau. Di kota Mekah. Bukan di Riyadh ke, di Jeddah ke kan. Bukan di tempat yang lain. Bukan di sebelah-sebelah selatan ataupun di sebelah utara. Ini di kota Mekah. Kota yang Allah sebutkan sebagai biwadin ghairi zar'in, dengan di wadi yang tidak ada tanaman. Ketika mana berlaku kisah Nabi Ibrahim, Allah kata dia wadi yang tidak ada tanaman. Tak ada langsung. Tapi hari ini telah tumbuh tanaman-tanaman di lereng-lereng gunung. Maka benarlah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berlaku kiamat kata Nabi sehingga tanah Arab akan kembali menjadi hijau. Kembali jadi hijau ni maksudnya dulu pernah hijau. Pada zaman lampau, kota Mekah ini, tanah Arab ni pernah hijau. Tapi menjadi gersang dan kering, kontang gurun Sahara, hilang air-airnya, hilang sungai-sungainya. Kata Nabi, kelak dia akan menjadi hijau kembali. Itu tanda kiamat lah. Tanda tu dah ada hari ni. Dah berlaku lah. Baik, demikianlah apa yang berlaku kepada orang-orang yang membawa dakwah para nabi. Mereka akan dituduh sebagai sesat. Sebagaimana nabi dituduh sesat, maka orang yang mengikut jalan para nabi juga akan dituduh sebagai sesat. Jadi kita akan tengoklah dalam dunia akhir zaman ini, orang-orang yang menentang para pendakwah akan menuduh para pendakwah ini sebagai sesat. Jadi bagaimana kita nak menghadapi mereka? Adakah kita nak melayan mereka? Kan? Adakah kita nak melayani segala kata-kata mereka? Adakah itu cara yang betul? Ramai orang akan serang para ulama, para da'i dengan tulis di Facebook, di majalah, di blog. Mereka akan tulis dan tuduh bagai-bagai. Jadi melayani mereka ini tidak boleh dengan berasa gundah dengan apa yang mereka ucapkan. Allah telah sebutkan dalam ayat seterusnya, kazalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah telah cop di atas hati orang-orang yang tidak mengetahui. Orang yang tidak mahu memahami. La ya'lamun artinya dia tak mau mengetahui. Dia saja membodohkan dirinya. Kata Allah, taba'allah, yatba'ullah, Allah mengecop, bukanlah bermakna bahawa Allah itu zalim. Jangan kita kata, oh Allah cop hati dia, sebab itulah jadi kafir. Kalau Allah cop, kenapa dia seksa? Perkataan yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun, Allah mengecop hati orang-orang, mengecap, maksudnya bateri dia. Taba'ah ni kita tutup. Taba'ah tutup. Tanpa boleh dibuka lagi. Orang-orang yang tidak mengetahui. Ayat-ayat yang senada ini banyak dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengkhatamkan, maksudnya menutupkan hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka. Wa ala absarihim, mata mereka tutup. Isyawah, dengan penutup. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih. Allah sebut.
Kemudian Allah sebut dalam ayat surah An-Nisa, bal taba'allahu alaihim bikufrihim 'alaiha bikufrihim. Bahkan Allah telah mengecap hati mereka dengan kekufuran mereka. Kemudian Allah sebut dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan telah menjadi kotorlah hati mereka, telah menjadi cemarlah hati mereka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit mereka. Semua ayat yang berendah begini bukan bermakna Allah itu zalim. Allah mengecap hati mereka dengan kekufuran lalu menyiksa mereka. Kata Syekh Asy-Syanqiti di dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan, dalam memahami ayat ini dia kata, hendaklah diketahui bahawa apa yang telah Allah timpakan kepada mereka daripada menutup dalam bentuk mengecap hati mereka itu adalah disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bukan saja-saja Allah menutup hati mereka kerana kekufuran mereka lah yang telah mereka lakukan sebelumnya, maka hati mereka menjadi tertutup. Sebab kesalahan, bukan Allah tiba-tiba tutup hati dia. Penutupan hatinya itu adalah dengan sebab kesalahan sebelumnya. Sebab itulah Allah sebut dalam surah Al-Baqarah tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah tutup hati mereka itu kerana mereka telah berbuat kekufuran. Bal taba'allahu bikufrihim. Allah cop hati mereka dengan sebab kufurnya mereka. Macam hadis Nabi sebut, man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih, kata Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Daud dan Tirmizi, disahihkan oleh Albani. Dia kata, Nabi kata, siapa yang tinggal 3 kali Jumaat. Tinggal 3 kali Jumaat, kita ni dah tinggal berapa kali dah gitu kan. Siapa yang tinggal 3 kali Jumaat, tahawunan, kata Nabi, merendah-rendahkan dia, memperlecehkan dia. Dia tinggal Jumaat itu sebab apa? Sebab dia memandang ringan. Memandang leceh. Buat apa Jumaat kan? Tak payahlah. Jadi sifat memandang ringan terhadap kewajipan Jumaat ini, maka dia mendapat balasan taba'allahu ala qalbih. Allah cop hati dia. Sebab meninggalkan Jumaat. Bukan Allah saja cop hati dia, tetapi kerana kesalahan dia meninggalkan Jumaat dengan cara merendah-rendahkan dia, memperlecehkan kewajipan Jumaat. Jadi kalau kita tinggal masa PKP itu berapa kali pun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan pun, bukan tahawunan, bukan kerana memperlecehkan dia, tetapi kerana tak boleh, maka tak masuklah dalam amaran ini. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yu'minun. Kata Allah, maka hendaklah kamu bersabar. Sesungguhnya janji Allah itu benar, dan janganlah kamu ditakutkan oleh orang-orang yang tidak yakin. Maksudnya jangan kamu rasa gelisah, bimbang dengan sebab perbuatan orang-orang yang tidak yakin dengan kebenaran ayat-ayat Allah. Berkata Sa'id bin Qatadah, seorang lelaki Khawarij telah datang kepada Ali, lalu dia pun memanggil Ali. Khawarij ini muncul di zaman Sayyidina Ali ya. Sebenarnya Khawarij ini dia sudah ada sejak zaman Nabi. Sejak zaman Nabi sudah ada dia punya asal muasal Khawarij. Dia punya orang yang daripada keturunannya akan lahir golongan Khawarij dalam peristiwa perang Hunain yang mempertikaikan Nabi dalam soal pembagian harta rampasan perang. Sehingga Umar nak bunuh dia, tapi Nabi kata jangan, daripada zuriatnya nanti akan lahir keturunan yang mana bacaan Qurannya dibanding kamu kalah. Solatnya dibanding kamu kalah. Semualah kan, ibadat mereka hebat. Tetapi kata Nabi, iman keluar daripada diri mereka sebagaimana anak panah keluar daripada busurnya. Jadi pada zaman Sayyidina Ali, golongan Khawarij ini muncul
dan menjadi gerombolan besar yang mempertikaikan kebijakan Sayyidina Ali di dalam peristiwa tahkim, yang menerima perdamaian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam majlis tahkim di Daumatul Jandal. Akhirnya tamatkan peperangan Siffin. Maka daripada kelompok Sayyidina Ali kata, Ali telah silap, dia telah meninggal, dia telah menyalahi perintah Allah. Lalu mereka pun menyeru dengan seruan yang menjadi slogan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Seruannya itu cantik kan? Kita hanya berhukum dengan hukum Allah ya. Ini slogan Khawarij yang menentang Sayyidina Ali. Jadi Ali bila dengar mereka menyeru slogan ini, dia kata kalimatu haq, ini kalimah yang betul, arada biha batil, tapi nak kebatilan. Ucap kalimah betul tapi tujuan dia, motif dia batil. Jadi mereka telah diperangi oleh Sayyidina Ali sehingga mereka hancur lebur di Nahrawan. Peperangan dahsyat yang berlaku antara tentera Sayyidina Ali dengan tentera Khawarij yang pada mulanya tenteranya juga tapi berpaling. Akhirnya berlakulah peperangan di Nahrawan. Akhirnya mereka hancur lebur, berkecai dan bercempera di seluruh wilayah Islam. Larilah mereka sampai ke Azerbaijan, membina kelompok-kelompok kecil-kecil yang tidak ada lagi kekuatan untuk menentang pemerintahan Sayyidina Ali. Tapi mereka kemudian muncul menjadi gerombolan kuat semula menentang pemerintahan Bani Umayyah. Jadi ada satu orang laki-laki Khawarij datang kepada Ali ketika mana Ali tengah solat. Lalu dia pun memanggil Sayyidina Ali dan dia berkata, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbitanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ayat ni dibaca untuk sini ya. Jikalau dan sungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang sebelum kamu, ini nabi-nabi sebelum kamu, jikalau kamu berbuat syirik maka rosaklah segala amal kamu. Kamu hebat macam mana pun amal kamu rosak. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan jadi orang yang rugi. Jadi dia baca ayat ini untuk attack Ali. Siapa dia nak attack Ali kan? Dia bukan kira kan? Dia bukan kira siapa dia Ali, siapa dia. Dia kata dia lebih baik daripada Ali. Ali dah sesat. Ini antara slogan, antara pemikiran Khawarij. Ali sesat, Osman sesat, Muawiyah bukan sesat, kafir. Osman kafir, Muawiyah kafir, Ali kafir. Yang tak kafir dua aja, Abu Bakar, Umar. Itu ya. Jadi mereka mengkafirkan Sayyidina Ali. Lalu Ali pun diam. Lalu dia pun fahamlah apa yang nak disampaikan oleh orang Khawarij tadi. Lalu dia pun jawab. Sedangkan ketika itu dia tengah semayang. Dia membaca ayat, fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yu'minun. Yang kita baca ayat terakhir ini dia baca. Maka sabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar dan janganlah menggelisahkan kamu perkataan orang-orang yang tidak yakin. Jadi Imam Ibn Katsir menyebutkan riwayat ini ketika mana menafsirkan ayat ini, menceritakan kisah bagaimana Sayyidina Ali membacakan ayat ini di dalam solat sebagai jawapan kepada jeritan golongan Khawarij tadi. Jadi maknanya baca Al-Quran untuk tujuan tertentu boleh dalam solat. Macam orang mari kita, Assalamualaikum, kita duduk luar kan. Kita nak suruh dia masuk, macam mana? Kita pun cari Al-Quran, ada Al-Quran yang bunyi yang suruh masuk. Ada Al-Quran kan? Kita baca udkhuluha bisalamin aminin. Kita baca Quran. Masuklah olehmu ke dalam rumahku dalamnya dengan salam selamat dan sejahtera. Udkhuluha bisalamin aminin. Kawan dia faham masuk. Dia pun masuklah. Jadi adakah membatalkan solat dengan cara itu? Tidak kan? Sebab ayat yang kita baca itu ayat Quran. Tapi kalau kita kata masuklah kan, batal solat. Nak batal solat ni menurut mazhab Syafi'i dengan dua huruf saja. Dua perkataan batal solat. Kalau satu tak apa. Tak bagi kan. Kalau dua huruf batal solat. Sebab kalimah itu bermula dengan dua huruf. Namanya kalimah ni dua huruf. Jadi membaca ayat-ayat Quran ketika solat untuk tujuan berkomunikasi
untuk memberitahu sesuatu tidaklah membatalkan solat. Para ulama bincang panjang hal ini dan ada beberapa khilaf lah tentang bagaimana pula kalau orang bagi salam kita Assalamualaikum, kita menjawab Waalaikumsalam, apa dia? Ada tak ayat Quran yang bunyi Waalaikumsalam? Tak ada kan? Tak ada. Jadi kita menjawab Waalaikumsalam dan semayang ni batal semayang. Baca kuat apa? Baca Quran kuat apa? Dia bagi salam. Tapi kalau kita nak jawab juga macam mana? Assalamualaikum. Boleh? Kan? Kita angkat tangan isyarat boleh? Ataupun kita angguk bala gitu, boleh? Jadi ini pandangan Imam Nawawi di dalam Al-Majmu'. Dia mengatakan bahawa jikalau memberi salam oleh seseorang kepadamu, maka dia menjawab salam, batalah solatnya, melainkan dia mengisyaratkan dengan kepalanya, ataupun dia menjawab selepas bagi salam. Lepas bagi salam, jawab balik. Lepas dia selesai bagi salam, dia pun Waalaikumsalam. Bolehlah. Ataupun masa solat dia nak beri isyarat dengan kepala dia, dengan tangan dia, maka itu tidak membatalkan solat. Jadi kisah Sayyidina Ali tadi, dia menjawab lelaki tadi dengan membaca ayat Quran. Tak apalah kan? Itu salah. Cuma ada setengah pandangan dalam perbincangan furuk para fuqaha tentang niat. Yang saya belajar dulu kan, dia kata kalau kita nak tegur imam baca silap, kita pun tegur dia. Tapi tak niat baca Quran, niat tegur, batas sembahyang kan. Ini wallahu taala ala, ini masalah furuk kan, masalah furuk yang ada qila wa qala. Jadi ada pandangan dalam kitab-kitab disebutkan bahawa jikalau dia tegur imam baca silap, baca surah baca surah Qul Huwallahu silap kan. Kita pun lam yalid wa lam yulad. Kita pun kan. Kita ingat lagi. Lam yalid wa lam yulad. Kita pun tekan suara sikit. Jadi ketika itu kita sudah niat, kita sudah nak tegur dia, bukan lagi baca Quran, maka dikatakan dalam setengah pandangan bahawa perbuatan menegur tanpa diniatkan membaca Quran boleh membatalkan solat. Wallahu ta'ala alam. Ini merupakan pandangan pandangan daripada sebahagian fuqaha tentang niat ketika mana menegur. Jadi sebaik-baiknya bila kita nak tegur imam yang baca silap atau lupa, kita kena niat zikrullah, niat baca Quran, bukan tegur dia. Bila niat baca Quran ni kena buat cara niat baca Quran lah. Jangan baca tatajafa junubuhum anil madaji'. Kita buat tatajafa. Ini tegur ke baca Quran kan? Kalau baca Quran biar lengkap satu ayat. Kan? Kalau nak tegur dia, memanglah cara tegur tatajafa. Nak tegur dia kan, ingat. Tapi kalau baca Quran mestilah dia baca habis. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Agak tu kan. Lengkap satu makna. Komplit dia makna dia. Maka itulah manifestasi tegur. Kalau hanya baca sepatah perkataan, itulah manifestasi baca Quran kan. Kalau hanya baca sepatah, itu menjadi petanda bahawa dia mungkin tegur ni kan. Dia berniat untuk tegur saja. Jadi niat baca Quran. Jadi kita berhenti kat situ mengenai surah Ar-Rum. Jadi ada banyak pelajaran lah yang kita pelajari dari surah Ar-Rum ini. Sejak daripada awal sampailah ayat terakhir ini kita telah mempelajari banyak pengajaran dan iktibar yang kita ambil dari surah Ar-Rum. InsyaAllah sama-samalah kita revise baliklah apa yang telah kita pelajari tu. Banyak kisah Rom kan. Yang telah kita sebut dulu kisah Rom, Rom di akhir zaman kan. Orang-orang Rom di akhir zaman ni macam mana keadaan dia, orang barat. Orang barat di akhir zaman ni apa akan jadi. Semuanya telah kita sebutkan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu. Biqadri hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan masuk surah yang lain. InsyaAllah saya akan sebutkan surah yang lain nanti. Belum lagi diputuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana
Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.